Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang KL City dalam saingan TM Piala Malaysia, yang mana Terengganu menang 1-0 hasil jaringan Kepa Sherman. Akhirnya Kepa Sherman terus meledak dalam saingan TM Piala Malaysia. Jadi memang performan yang tak dinafikan, memang cukup bagus. Cumanya saya agak bimbang dengan pasukan Terengganu ni. Sebab apa? Sebab dalam perlawanan ni sekali lagi Terengganu dapat kad merah dan mereka bermain dengan 10 orang. Suka sungguh lah pasukan Terengganu ni main dengan 10 orang. So benda tu agak merisaukan lah sekiranya mereka meneruskan rentak untuk mendapatkan kad merah dalam setiap perlawanan. Saya harap benda ni boleh diperbaiki lah untuk pasukan Terengganu untuk mengelakkan daripada suspended pemain untuk perlawanan-perlawanan yang penting pada masa akan datang. Baiklah, pada perlawanan ni apa yang boleh saya katakan, sebenarnya pasukan KL bermain lebih baik daripada segi tactical wise berbanding pasukan Terengganu. Kita boleh lihat sebenarnya pasukan Terengganu pada perlawanan ni sedikit struggle apabila berhadapan dengan pasukan KL yang lebih compact dan lebih memainkan corak permainan dengan high pressing. So benda tu yang menyebabkan pasukan Terengganu tak boleh nak bermain seperti biasa, dan boleh dikatakan bahagian tengah pasukan Terengganu juga tak boleh nak bertindak dengan lebih efektif untuk menggerakkan bola ke bahagian hadapan. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan ni saya mulakan dengan pasukan Terengganu lah. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan Terengganu pada perlawanan ni? Tak banyak saya suka sebab ada beberapa kelemahan yang akan saya ceritakan. Yang pertama yang saya suka tentang pasukan Terengganu pada perlawanan ni adalah dari segi build-up play mereka. Seperti mana yang kita tahu, pasukan Terengganu selalunya bermain dalam formation back 2 yang memastikan Alif Zakaria bertindak sebagai inverted fullback. Tetapi pada perlawanan ni ada sedikit kelainan, iaitu pembukaan ataupun pembinaan game ataupun build-up play yang dilakukan oleh pasukan Terengganu adalah berpaksikan kepada back 3, yang mana kalau kita lihat pada perlawanan ni back 3 yang dicipta oleh pasukan Terengganu adalah hasil daripada Papai Dekete, Azam Azmi dan juga Adib Zainuddin, yang mana Papai Dekete akan bertindak sebagai centre back yang berada di bahagian tengah, Azam Azmi akan bertindak sebagai wider ataupun fokus kepada bahagian kanan, dan Adib Zainuddin akan memfokuskan kepada bahagian kiri. Sebab apa perkara ni berlaku? Sebabnya Alif Zakaria akan bertindak lebih kepada bahagian midfield untuk menjadi inverted fullback. Dan untuk perlawanan ni Alif Zakaria bukan hanya menjadi inverted fullback yang memfokuskan kepada pembentukan double seat bersama dengan Habib Harun, tetapi sebaliknya Alif Zakaria pada perlawanan ni adalah membentuk inverted fullback adalah lebih memfokuskan untuk progress the ball daripada bahagian tengah kepada bahagian serangan. Jadi apa yang boleh saya katakan, apabila Alif Zakaria masuk ke bahagian tengah membentuk inverted fullback, maka Alif Zakaria untuk game ni lebih memberikan peranan ataupun Nafuzi memberikan peranan kepada beliau untuk menggerakkan bola lebih ofensif, supaya Alif Zakaria ni boleh backup bahagian hadapan ataupun backup bahagian kiri pasukan Terengganu. Dan dalam pada masa yang sama, apabila Alif Zakaria masuk menjadi pemain midfield di bahagian tengah dan memfokuskan kepada bahagian serangan, cumanya yang peliknya adalah apabila Faiz Nasir, yang mana Faiz Nasir dia akan cover up tempat Alif Zakaria, iaitu beliau akan turun lebih bawah, boleh dikatakan daripada half line lah, dia akan turun bukannya daripada posisi winger. Sebaliknya Faiz Nasir akan turun untuk berada di kawasan pasukan Terengganu sendiri untuk memastikan ya Alif Zakaria bila naik, maka kalau Terengganu kena counter, Faiz Nasir boleh backup Adib Zainuddin yang akan bertindak balik sebagai centre back untuk memastikan yang kawasan kiri pasukan Terengganu apabila di counter still ada lagi player yang boleh bertahan. So benda tu agak positif lah. Sebab apa? Ada kelainan sikit apabila menjadikan inverted fullback untuk menjadikan seseorang player tersebut lebih ofensif, dan untuk winger bahagian kiri turun sampai half line untuk memastikan dia cover up tempat left back yang bertindak masuk ke tengah tadi. So benda tu saya suka, agak menarik lah corak permainan pasukan Terengganu yang mana mereka memfokuskan kepada build-up play tersebut. Itu yang pertama lah yang saya suka. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan Terengganu ni adalah dua goalkeeper mereka. Yang pertama Suhaimi Husin, yang kedua adalah Sharmiza, yang mana kita tahu Suhaimi Husin untuk game ni dia bertindak dengan cemerlang waktu beliau bermain lah, yang mana beliau berjaya untuk menafikan dan juga
juga membaca antara lintang yang dilakukan oleh pemain-pemain KL City, dan beliau bertindak dengan sangat cemerlang dan berjaya juga menafikan beberapa percubaan. Tetapi sayang, mistik yang dibuat oleh beliau apabila beliau keluar daripada posisi beliau dan menyebabkan beliau kena kad merah lah. Saya tak tahu apa yang beliau fikirkan ketika itu, tetapi itu memang tindakan red card, dan tindakan red card tersebut telah menyebabkan beliau kena keluar padang lah dan digantikan oleh Syar Mirza. Cumanya apabila kemasukan Syar Mirza, pada mulanya saya sedikit ragu. Sebab apa? Sebab Syar Mirza dah lama tak main. Tetapi apabila Syar Mirza step up untuk menggantikan Suhaimi Husin pada perlawanan ni, nampaknya Syar Mirza membuktikan yang beliau adalah goalkeeper yang deserve untuk diberi peluang. Apabila dengan penyelamatan double two save dan 2 kali percubaan daripada KL City melalui sepakan percuma yang terhasil akibat Suhaimi kena red card tu, beliau menunjukkan yang beliau adalah goalkeeper yang ready dan juga bersedia untuk diturunkan pada bila-bila masa sahaja, dan pada masa yang sama beliau juga beraksi dengan sangat cemerlang sepanjang tempoh beliau diturunkan. So memang orang kata apa, 2 goalkeeper Terengganu ni memang padu lah. So memang Terengganu ni tak ada masalah tentang goalkeeper lah. Cumanya untuk Suhaimi, kalau boleh elakkan daripada buat mistik sebegitu lagi lah. Sayang, rugi apabila tak sia-sia je kena red card kan. Tetapi untuk kedua-dua goalkeeper, kedua-dua bermain dengan sangat cemerlang. Itu perkara kedua lah yang saya suka tentang pasukan Terengganu. Yang ketiga, kalau kita lihat kepada attacking pasukan Terengganu pada perlawanan ni, yang mana kita boleh tengok Faisal Halim sebenarnya beliau bertindak lebih kepada bahagian tengah berbanding bahagian winger. Tu sebab kita boleh tengok banyak dribbling beliau yang berpunca daripada bahagian tengah. Ini adalah disebabkan pasukan Terengganu tak boleh nak provide bola kepada bahagian winger, disebabkan ada benda yang KL City buat, iaitu mereka bermain dalam sistem double pivot ataupun double six, yang mana membolehkan Ryan Lambert dan juga Akram Mahinan menetralkan bahagian tengah pasukan Terengganu. Jadi apabila benda tu berlaku, maka Terengganu tak boleh nak progress bola ke hadapan ataupun untuk melakukan switch play ataupun open game lebih kepada wide area, maka pasukan Terengganu terpaksa untuk menarik Faisal Halim bagi overload bahagian tengah. Tu sebab tadi saya kata Alif Zakaria apabila menjadi inverted fullback, beliau lebih kepada ofensif dan untuk bertindak lebih membantu bahagian serangan. Sebab apa? Sebab Terengganu memang menghadapi masalah di bahagian middle third untuk menggerakkan ataupun untuk progress gerakan-gerakan di bahagian tengah, disebabkan pasukan KL City yang bermain dengan cemerlang di bahagian tengah. So benda tu kita boleh nampak lah, memang Terengganu bergelut dalam perlawanan ni. Jadi itu je lah yang saya suka tentang pasukan Terengganu. Untuk kelemahan pasukan Terengganu pada perlawanan ni, yang pertama adalah seperti mana dulu saya pernah buat video, apabila KL City bertemu dengan Terengganu, ada satu ketika itu KL City bermain dengan high pressing. Tetapi dalam situasi tersebut KL City bermain dengan high pressing yang boleh dikatakan tiada objektif. Tetapi pada perlawanan ini, pada perlawanan suku akhir ini, KL City kembali dengan corak bermain dengan high pressing dan juga game yang lebih terbuka. Tetapi bezanya pada kali ini KL City bermain dengan ada objektif, yang menyebabkan kita boleh tengok pasukan Terengganu sebenarnya gagal untuk absorb dengan gerakan-gerakan ataupun pressing ataupun tekanan yang dilakukan oleh pemain KL City, dan kebanyakan gerakan-gerakan untuk Terengganu keluar daripada pressing ataupun tekanan yang dilakukan oleh pemain KL City itu tersebut boleh dikatakan kurang menjadi. Banyak gerakan-gerakan mereka nak absorb, mereka nak keluar, kebanyakannya akan tersangkut tu, utamanya di bahagian middle space ataupun di bahagian wide area apabila pemain-pemain KL City berjaya melakukan interception ataupun berjaya melakukan blocking ataupun memastikan yang bola di kaki Terengganu berjaya dirampas oleh mereka lah. Itu yang pertama, mereka gagal untuk absorb dan mencari jalan keluar apabila ditekan, dan juga pemain-pemain KL City bermain dengan lebih kompak ketika mereka memberi tekanan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita boleh nampak lah yang pasukan Terengganu pada perlawanan ni sebenarnya lack of creativity di bahagian tengah apabila Manny Ott dan juga Habib Harun tak mampu untuk bermain dalam satu posisi yang sama. Apabila boleh dikatakan banyak progress ball yang berlaku di bahagian tengah berjaya dipatahkan oleh dua player KL City, iaitu Akram Mahinan dan juga Ryan Lambert, yang mana bertindak dengan sangat cemerlang untuk memastikan yang pemain-pemain Terengganu tak boleh nak provide ataupun pun tak boleh nak menggerakkan bola di bahagian tengah untuk melakukan build up ataupun combination play. So benda tu memang sangat positif untuk pasukan KL, tetapi agak negatif untuk pasukan Terengganu
Terengganu yang lebih selesa untuk progress bola di bahagian midfield sebelum melakukan switch play. Jadi itu sebab kita boleh tengok pasukan Terengganu juga ada bermain dengan keadaan long ball, iaitu mereka cuba untuk penetrate dengan mencari Kepa ataupun Kipri di bahagian hadapan ataupun Faisal Halim di bahagian hadapan dengan hantaran-hantaran jauh, sebab mereka tak boleh nak tembusi compact ataupun orang kata apa, ketumpatan compact lah, senang kan, compact yang dilakukan oleh pemain-pemain KL City di bahagian tengah dan juga bahagian defense. Jadi benda tu agak menyukarkan Terengganu untuk mencipta game. Jadi secara konklusinya memang Terengganu tak bermain di bawah aksi yang sebenar dan mereka agak struggle pada game ni, dan dalam pada masa yang sama mereka juga bermain dengan 10 orang. So mereka perlu elokkan lagi lah untuk bermain dengan 10 orang kalau mereka tak mau struggle bermain macam semalam. Jadi itu untuk KL City. Untuk Terengganu. Kita masuk pula untuk KL City. Untuk KL City pada perlawanan ni, apa yang boleh saya katakan, pembentukan mereka punya build up. Mereka bermain daripada segi tactical wise, mereka adalah pasukan yang lebih better daripada pasukan Terengganu. Sebab apa saya kata begitu? Sebab sekiranya kita lihat kepada gameplay yang ditunjukkan oleh pasukan KL City, yang pertama, apa yang saya suka yang pertama adalah daripada segi build up play mereka, yang mana mereka akan membentuk back two, iaitu mereka akan membentuk Giancarlo dan juga Irfan Zakaria di bahagian pertahanan. So mereka akan mula build up daripada bawah, dan dalam pembentukan back two tersebut, Irfan Akram Mahinan akan turun untuk membantu progress the ball daripada bahagian bawah ke bahagian atas. Tetapi selalunya Akram Mahinan tak ada lah selalu untuk progress the ball daripada bahagian bawah ke atas. Dia lebih kepada untuk memberi benteng kepada dua center back ni untuk memastikan yang kedua-dua player ni boleh progress bola dengan sendiri ke atas. Sebab apa begitu? Sebabnya mereka mempunyai player seperti Irfan Zakaria, yang mana player seperti Irfan Zakaria ni mereka mampu yang mana Irfan Zakaria ni ada ability, iaitu mempunyai long passing, yang mana dia punya long passing accuracy memang sangat tepat dan dia mempunyai vision yang sangat lawa. Itu sebab apabila bola ada di kaki Irfan Zakaria melalui build up daripada bawah, kita banyak tengok hantaran-hantaran jauh yang dilakukan oleh Irfan Zakaria, kebanyakannya ke bahagian hadapan adalah sangat-sangat tepat dan boleh mencipta gerakan yang berbahaya ke arah gawang Terengganu. Cumanya daripada segi execution dan juga daripada segi finisher, pasukan KL City agak kurang lah. Benda tu yang menjadi permasalahan utama untuk KL City. Itu cara pertama yang mereka build up. Cara yang kedua, kalau kita lihat daripada segi formation shape, ketika pasukan KL City bertahan, mereka akan membentuk double pivot, iaitu Raya Lambert dan juga Akram Mahinan. Daripada segi bentuk bertahan, mereka akan membentuk double pivot. Jadi apabila membentuk double pivot ketika bertahan, mereka memberi tekanan kepada pemain-pemain tengah Terengganu yang menyebabkan pasukan Terengganu agak struggle. So Akram dan juga Raya Lambert ni mereka mempunyai work rate yang tinggi. So mereka akan cover up banyak area untuk memastikan yang Terengganu tak boleh nak progress the ball. So mereka berjaya untuk memastikan yang bahagian tengah mereka secure dan juga selamat daripada ditembusi oleh pemain-pemain Terengganu lah. Tetapi daripada segi attacking shape akan ada perubahan dan juga perbezaan, yang mana kita boleh lihat sekiranya KL City dalam bentuk menyerang, pasukan KL City akan menggunakan satu pivot sahaja, sama ada Akram ataupun Raya Lambert. Selalunya yang akan menjadi orang kata apa, akan menjadi single pivot adalah salah seorang, yang mana sekiranya Akram Mahinan dah naik untuk membantu ataupun bertindak lebih ofensif sampai dekat D-box ataupun berhampiran dengan D-box pasukan lawan, maka Raya Lambert akan stay di belakang untuk memastikan tugas bertahan dia boleh lakukan. Dan sekiranya Raya Lambert dia naik ke atas, maka Akram Mahinan akan turun lebih ke bawah untuk memastikan yang beliau menjalankan tugas bertahan, dan tugas untuk membantu attacking lebih kepada Raya Lambert. So benda tu memang positive side lah untuk pasukan KL City. Dan dalam pada masa yang sama, kalau kita tengok in term of tactical wise, pasukan KL City lebih selesa bermain di bahagian wide area. Sebab apa mereka lebih selesa bermain di bahagian wide area? Sebab mereka menggunakan formation yang lebih kurang macam Selangor, iaitu mereka overload player di bahagian wide area dengan penggunaan offensive fullback. Apa itu offensive fullback? Mereka akan push Declan Lambert dan juga Kamal Azizi di bahagian kanan dan juga bahagian kiri untuk backup kepada winger mereka, terutamanya J. Partiban, Hadin Azman, Hakimi dan sebagainya di bahagian kanan dan kiri untuk mereka exploit pasukan lawan. Cumanya gerakan-gerakan yang dilakukan di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, macam saya cakap tadi, mereka berjaya provide dan juga supply
bola ke dalam kotak penalti dan sebagainya. Cumanya in term of gerakan mereka adalah predictable. Apabila goalkeeper dan juga defense Terengganu boleh senang untuk patahkan gerakan tersebut dan keluar untuk melakukan blocking ataupun interception. Dan dalam pada masa yang sama, finishing mereka pun agak kurang. Romel dan juga Paulo Josue gagal untuk memanfaatkan segala peluang yang ada untuk convert peluang-peluang kepada jaringan. Jadi benda tu yang menjadi masalah lah. Apabila gerakan mereka dah menjadi tetapi mereka gagal untuk convert their chances, dan dalam pada masa yang sama mereka juga tak boleh apabila gerakan-gerakan mereka juga agak predictable, boleh dijangkau, so senang dipatahkan oleh pihak lawan. Jadi secara konklusinya, in term of tactical wise, KL City main lagi lawa. Pasukan Terengganu agak struggle, mungkin sebab main 10 orang, tetapi pasukan Terengganu bernasib baik, mereka berjaya skor lebih awal. So benda tu mereka kena baikilah untuk the next game nanti. And jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.